رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah
الخطايا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم
علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, selamat kembali kita dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam pelajaran petang semalam, kita telah membuka tirai membicarakan tentang menyapu khauf, menyapu kasut. Dan kita telah mengatakan ini merupakan satu syariat untuk meringankan kepada umat yang memakai kasut khauf. Kasut khauf itu kasut kulit ataupun sesuatu yang menahan daripada kemasukan air, yang dimana menutupnya sampai ke mata kaki ataupun buku lali. Jadi mata kakinya timbul tulang itu yang sampai ke situ. Jadi kita hanya diwajibkan menyapukannya dengan basahkan tangan kita dan sapukan pada hujung jari kita di atas kasut tu sampai ke atas daripada kita punya mata kaki. Dah, itu saja. Tak ada lebih daripada itu. Sekali saja kita sapukan dia, tak perlu ulang 3 kali. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, yang wajib kita menyapu khauf ataupun kasut. Jadi kita bila mengatakan disyariatkan, membolehkan kita menyapu kasut tanpa kita membuka kasut tu waktu kita berwuduk, ini sebagai satu keringanan kepada orang yang memakai kasut, seperti orang-orang di negeri-negeri sejuk, kerana untuk memelihara kaki dia daripada kesejukan, dia pakailah kasut. Tapi kasut itu ada beberapa syarat ya. Inilah dia pada petang ini kita menyambung dalam kitab kita Fiqhul Ibadat di muka surat 210. Mereka yang ada kitab ini muka surat 210 ya, juz yang pertama. Mereka yang belum ada kitab ini boleh order melalui online ya, supaya mereka dapat nanti kami hantarkan ke rumah mereka ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, berkata tuan pengarang kita sebelum kita membacakan dia punya babnya, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian pada alil bait, keluarga baginda yang kita kasihi, dan sekalian para sahabatnya radhiyallahu anhum yang kita ridai, dan sekalian para tabi'in, dan sekalian para alim-alim ulama, para masyayikh, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga alim ulama yang telah menyampaikan agama kepada kita, sehinggalah kepada tuan guru kita pengarang kitab ini Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru daripada seorang ulama besar di kota Madinah, iaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua-dua mereka yang masih hidup lagi di kota Madinah Munawarah, Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dilindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini, dan demikian juga semoga Allah merahmati semua arwahnya, para masyayikh kita, guru-guru kita, para tabi'in dan sebagainya, dan semoga Allah tingkatkan semua darjat-darjat mereka dan terima amalan mereka, dan semoga Allah berkatkan ilmu mereka kepada kita, dapat kita amalkan hidup kita di dunia dan mendapat manfaat di yaumul akhirat kelak. Dengan niatnya tersebut, ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkata Tuan Pengarang kita rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bihi fid darain amin, di muka surat 210 F, syarat-syarat diperbolehkannya mengusap sepatu khuf. Jadi kita nak mengusap tu menyapulah, menyapu kasut kita, menggantikan mencuci kaki. Jadi kita tak basuh kaki kita, tapi sapu saja atas kasut. Tapi ada syarat. Apa syarat dia di sini? Ada 6 syarat. Pertama, memakai sepatu khuf setelah melakukan wuduk secara sempurna, iaitu setelah selesai mencuci kedua-dua kaki tatkala berwuduk. Jadi itu syarat pertama. Syarat pertama setelah selesai wuduk sempurna. Jadi sempurna tu kita wuduk tu sampai mana? Sampai mencuci kaki kanan dan cuci kaki kiri. Jadi dah habis cuci kaki kanan dan kiri, kemudian kita pun pakailah kasut. Ustaz, kaki kita basah-basah, macam mana nak pakai kasut? Lap lah kalau nak lap dia. Ambil tuala ke apa, tisu ke, lap lah, keringkan dia, lepas tu pakailah kasut khuf. Tapi kalau sekiranya misal kata kita basuh kaki kanan, kaki kiri belum basuh, kemudian kita pakai khuf, kemudian basuh kaki kiri, kemudian pakai khuf, tak boleh. Kenapa? Sebab selagi tak komplit 100% sampai kaki kiri, selagi itu tak boleh kita pakai khuf dahulu. Nanti dulu sampai dah selesai semua kaki kanan kaki kiri dah basuh, barulah boleh pakai khuf. Itu syarat pertama setelah komplit kita punya wuduk. Syarat kedua sepatu khuf yang akan dipakai kuat, jadi kuat tu dia punya khabar dia lah. Syarat kedua, sepatu khuf yang akan dipakai hendaklah dia tu kuat. Jadi itu dia punya makna lah ya. Jadi kuat tu macam mana kuat? Sepatu atau kasut atau khuf itu, yang definisinya adalah sepatu khuf tersebut tidak akan rosak jika digunakan untuk berjalan dalam menyelesaikan seluruh keperluannya. Jadi sekarang ni kita kata, Ustaz, saya nak pakai stokin. Stokin saya ni saya nak sapu saja atas stokin saya. Ini ada, maaf ya, ini ada juga orang yang berfahaman macam tu. Ni kita nak terangkan di sini. Jawapannya, yang dimaksudkan khuf ataupun kasut sepatu khuf yang kuat. Kuat tu macam mana? Yang boleh dibawa berjalan. Awak pakai stokin tak nak awak bawa berjalan? Boleh, kita nak jalan boleh. Tapi jalan tu menguruskan sekarang tugas-tugas kita. Kita naik bas, kita turun bas, kita naik taksi, turun taksi, kita bawa kereta, kita pergi berjabat. Taklah, stokin tak pakai, tak macam tu. Kalau gitu stokin bukan khuf. Dia mesti khuf kulit yang boleh dibawa berjalan. Maknanya kira sepatu lah. Boleh dibawa berjalan. Kalau boleh dibawa berjalan, dia kuat, itulah namanya sepatu khuf. Kalau dia tidak boleh dibawa berjalan, seumpama stokin, dia bukan kasut khuf dan dia tak menepati syaratnya dan tak boleh dijadikan sebagai sapu saja di atasnya. Dan kita akan nampak orang yang buat sapu atas stokin. Habis kita nak macam mana Ustaz? Itu biarlah, kita tu bagus. Itu bahagian dia lah, pendapat dia tu. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i saja, keempat-empat imam kita ya. Sebab itu nanti kita akan sebutkan beberapa pendapat ulama. Tapi itulah dia mesti kasut yang kuat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, kedua sepatu khuf tersebut dapat mencegah masuknya air ke kulit kaki jika seandainya sepatu tersebut dituangi air. Kecuali jika masuknya air tersebut dari tempat jahitan, maka hukumnya adalah tetap boleh dipakai. Itu syaratnya ketiga. Syarat ketiga, tak boleh dimasuki air. Tak boleh masuk air. Kalau ke stokin dah boleh masuk air. Jadi stokin bukan memenuhi syarat khuf. Ya, jadi tak boleh sapu atas stokin. Jadi syaratnya mestilah dia tak dimasuki air. Tak masuk air tu kulit. Kulit ataupun substance yang dibuat daripada sesuatu yang menahan air daripada masuk ke dalamnya. Jadi dia boleh dibawa berjalan dan dia pun menahan air daripada masuk ke dalamnya. Habis kalau masuk ke dalam celah-celah jahitan, celah-celah jahitan tak apa. Tetapi celah-celah jahitan tu macam mana? Mungkin kasut boot. Mungkin kasut boot ya. Kasut boot kan dia macam army lah, budak-budak army ni. Dia tali dia ikat berpusing-pusing kan. Itu kalau tuang air, kalau dia masuk dalam situ tak apa. Tapi kalau sekiranya dia tu bawa berjalan, dia boleh bawa berjalan.
Jadi tu mana kasut, tapi kasut tu menutup sampai ke buku lali. Macam kasut boot lah boleh. Ya, jadi kalau budak-budak army kita ni yang pergi ke masuk hutan kan, mereka ni nak buka kaki, nak buka boot dia saja dah 5 minit terbuka-buka simpul-simpul dia tu. Kemudian nanti lepas dah cuci, nak simpul balik, nanti nak habis semayang, nak lagi 5 minit. Sedangkan break dia 5 minutes. Alamak, Kapten kata 5 minutes break. Macam mana nak semayang ni? Inilah dia. Kita sapukan di atas kasut boot kita tu. Yang keempat, kedua sepatu khuf tersebut menutupi bahagian yang wajib ditutup dari kaki, iaitu bahagian samping kaki dan bahagian bawah sampai tutup buku lali. Tambahkan sikit, sampai tutup buku lali. Mungkin dia cakap tu betul tuan pengarang kita, yang wajib ditutup. Kita dalam pelajaran semalam kita dah sebut wajib ditutup tu sampai ke buku lali. Tapi kadang orang tak, bila baca yang bahagian ni, tak baca yang semalam, dia terlupa. Jadi kasut yang kita pakai yang namanya khuf, yang dibolehkan sapu atas dia, wajib dia tu kulitnya tu tutup sampai ke mata kaki kita. Ya, mata kaki ataupun kita katakan buku lali. Dua tulang yang timbul di kiri kanannya kita punya kaki kita. Kaki kanan ada, kaki kiri ada. Jadi wajib tutup sampai. Jadi kalau kasut biasa kita pakai kat rumah kita, kita pergi pejabat, orang lelaki lah ya, kasut dia biasa bawah mata kaki. Jadi itu tak memenuhi dia punya syarat. Macam mana? Kasut boot, yes, kasut boot dia memenuhi sampai atas ya. Ada boot tu tinggi sampai setengah betis, ada boot tu tinggi sikit daripada mata kaki kita. Itu boleh. Jadi itu syarat dia mesti ditutup sampai ke mata kaki. Yang kelima, yang memakai sepatu khuf tidak terkena hadas besar atau dalam keadaan hadas besar. Dan jika akan mandi wajib atau sunat, maka hukumnya adalah wajib dilepaskan, dibukakan kasutnya agar hukum mandinya menjadi sah. Jadi ini kita dalam keadaan berhadas kecil, kita berwudu, kita pun sapulah khuf. Kalau kita berhadas besar, kita nak mandi hadas besar, kita tak mau buka kasut, kita sapu, tak boleh. Kasut kena buka. Kenapa? Awak hadas besar. Awak junub, awak sudah berhadas besar, awak nak mandi, awak kena buka lah kasutnya. Ini hanya untuk menggantikan basuh kaki dalam berwuduk sahaja. Berwuduk tu apa? Mengangkat hadas kecil. Jadi kalau hadas besar tak boleh. Jadi orang yang nak mandi hadas besar, nak pakai kasut boot atau khuf tengah waktu dia mandi, tak boleh. Ataupun dia dalam hadas besar, dia nak pakai kasut khuf, tak boleh. Ya, sebab orang yang ada besar wajib mandi. Nak mandi mesti buka kasut khuf dia tu ya. Yang keenam, syarat keenam, kedua sepatu khuf tersebut suci. Suci, tak ada buat najis. Kalau kita buat najis, tak bolehlah kita semayang dengan dia. Lain halnya jika sepatu khuf tersebut najis atau terkena najis. Najis makna diri dia sendiri najis, macam kulit babi. Na'udzubillah, jadi kasut khuf tak boleh. Ataupun terkena najis, mutanajis namanya. Mutanajis tu yang kena najis. Macam kulit biasa, kulit lembu apa kasut kita, tapi terkena najis. Terpijak kencing, terpijak tai, umpamanya. Itu terkena najis, tu mutanajis. Apa hukumnya? Ada dua hukum di sini. Kita lihat perincian dia di muka surat 211. A. Tidak sah untuk dipakai jika sepatu khuf tersebut najis. Jadi kalau kulit sepatu itu memang kulit najis, seperti kulit babi, kulit anjing. Jadi maknanya tak bolehlah kita pakai untuk solat kita. Tak sah ya. Atau terkena najis. Atau terkena najis yang tidak dimaafkan. Najis tak dimaafkan, macam kencing manusia, kencing budak-budak, ataupun tai binatang-binatang, tai lembu, tai kerbau umpamanya ya. Yang tidak dimaafkan, itu najis-najis yang tidak dimaafkan. Jika sepatu khuf tersebut terkena air kencing, jadi macam itulah. Jadi pokoknya kasutnya kita ni, kita dah sapu Ustaz, kemudian kita nak buat sembahyang. Ini kasut suci ke tidak? Tadi saya pijak tai lembu. Kalau gitu tapak dia dah najis. Kalau dah najis tak boleh buat sembahyang. Habis macam mana? Wuduk saya sah. Wuduk sah, tapi tak boleh buat sembahyang. Kena cuci lah. Bawa tapak dia tu, buang tai najis dia.
Ataupun kulit ni kulit babi ni buat kasut khuf. Tak boleh. Ini kulit babi ni najis. Memang tak boleh dibersihkan, tak boleh disucikan pun. Kena buang saja. B. Sah untuk dipakai jika sepatu khuf tersebut terkena najis yang dimaafkan. Seperti jika sepatu khuf tersebut terkena sedikit darah. Akan tetapi tidak boleh mengusap pada bahagian terdapat najisnya. Jadi kalau kasut khuf tu terkena darah sedikit, darah ni hukumnya najis. Tapi kalau sedikit dimaafkan. Macam mana Ustaz dikira sedikit? Ada sebagian ulama mengatakan mengikut hukum urf. Urf tu maknanya hukum adat. Hukum adat. Alah sikit aja darah tu. Sikit lah tu. Banyaknya darah. Banyaklah tu. Jadi ikut pada hukum adat. Jadi di sini kalau sekiranya kita kasut kita terpijak darah, bekas darah, ada bekas darah, alah sikit dah, tak apalah, boleh bawa sembahyang. Kita dah sapu atas kasut dia tu, kemudian kita sembahyang Allah bersah. Tapi kalau sekiranya darah tu banyak, sampai penuh dari bawah tapak kaki kasut kita tu penuh darah, alamak banyaknya darah, habis macam mana? Wuduk sah, bila awak dah sapu tu awak ikut wuduk sah. Tapi awak tak boleh bawa sembahyang kerana ini ada darah yang banyak. Darah banyak tak dimaafkan. Kalau darah sikit dimaafkan, ya. Itulah ditonton syaratnya kita nak pakai kasut khuf. Jadi bukan sembarangan, ya. Kalau kita nak pakai kasut tu yang tak menutup sampai ke buku lali, ada orang juga pakai kasut dia sapu je ke atas kasut dia tu, tapi tak memenuhi syarat, tak sampai ke buku lali, tak tutup, tak cover buku lali dia. Jadi sembahyang dia tak sah. Kalau mazhab Syafi'i lah, kita tak tahu mazhab dia apa dia, tapi mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama kita kata tak sah sebab tak memenuhi syarat. Jadi jangan kita terkejut, ya. Orang ni Ustaz dia sapu atas kasut je, orang ni sapu atas stokin aja. Biarkanlah dia, kita nak kata apa. Kita ada pegangan, kita ada ulama, kita ada mazhab. Dan ulama-ulama kita ni, maaflah, bukannya sembarangan orang. Orang yang alim, yang amat alim dalam Quran, dalam hadis, dalam semua perkara dalam sangkupan dengan agama. Jadi kita ni siapa kita nak kata Imam Syafi'i ni melebih-lebih pula, Allah ulama ni meletak syarat tak ada dalam Quran hadis. Bukan kita orang yang untuk nak mengkritik mereka. Melainkanlah kalau kita dah sama darjat dengan mereka, kita sama darjat mereka, mereka punya darjat tu hafal hadis paling kurang 400,000 hadis atau kepada 400,000 hadis. Kita ni satu hadis nak hafal pun terkial-kial lagi. Allah maaf tuan-tuan, ya. Baik, G di muka surat 211. Batas waktu mengusap sepatu khuf. Berapa lama Ustaz kita boleh kasut ni kita pakai nak sapu saja atas kasut tanpa menanggalkannya? Batas waktu diperbolehkan mengusap sepatu khuf terbagi dua. Pertama, bagi orang yang mukim. Orang mukim tu orang yang tidak berpergian lah. Orang dalam negeri lah, ya, dalam negeri. Macam kita tak keluar mana-mana, tak musafir lah. Adalah sehari semalam. Dia batas waktu dia, tempoh permit dia untuk nak menyapu kasut dia selama 24 jam. Sehari semalam. Tapi nak kira daripada bila Ustaz kita nak mula kira 24 jam tu? Permulaan kiraannya tu waktunya bermula dari selesai wuduk dari hadas setelah memakai sepatu khuf. Setelah selesai wuduk dari hadas. Jadi di sini kita keluar, kita pakai kasut pada pagi pukul 8 pagi. Tapi syaratnya sudah ada wuduk. Tadi kita dah sebutkan syarat pertama dia dalam wuduk yang sempurna. Dia ambil wuduk yang sempurna, kemudian dia pun pakai khuf. Pakai khuf. Okey, selesai, bagus. Pukul apa? Pukul 8. Jadi nak start kiranya bila Ustaz yang kata 24 jam tu? Start kira lepas wuduk dari hadas yang pertama setelah kita memakai khuf. Tak faham lah. Okey, jadi kita pukul 8 kita pakai, kita belum start lagi dengan kiraan 24 jam. Nanti bila dia masuk zuhur pukul 1, kita pukul 10 pagi tadi kita dah keluar angin, dah batal wuduk dah. Okey. Pukul 1 kita nak sembahyang zuhur. Nak sembahyang zuhur nak ambil wuduk. Pasal kita wuduk dah batal. Ini kita pakai kasut khuf. Jadi kita pun ambil wuduk, sapu atas kasut. Sapu atas kasut pukul 1:05. Jadi artinya daripada saat selesai wuduk
Yang pertama selepas berhadas, jam 1.05 tengah hari, bermulalah kiraan 24 jam sampai besok Zuhur jam 1.05 tengah hari. Oh macam tu. Yes. Jadi dia mula start kiraan dia tu daripada selepas wuduk, setelah kita pakai kasut, dan kemudian kita pun batal wuduk, dan kemudian kita ambil wuduk yang pertama setelah kita dah pakai kasut ni, itulah timing dia start. Ya. Jadi saya ulangkan sekali lagi, kita kira dia punya timing tu bermula selepas kita dah pakai kasut. Bila nak start kiraan timing 24 jam Ustaz? Iaitu setelah kita pun berhadas. Kita pun dah keluar angin, batal. Pukul 1 nak sembahyang zuhur, kemudian pukul 1 tu ambil wuduk. Itulah jadi wuduk yang pertama setelah kita berhadas, setelah pakai kasut. Kita pakai kasut pukul 8 pagi tu belum kira lagi. Wuduk yang pertama tu pukul 1. Pukul 1 tu lah starting kita kiraan 24 jam sampai besok pukul 1 lagi, iaitu waktu zuhur yang sama. Itulah dia tuan-tuan, untuk orang yang mungkin orang dalam negeri. Jadi orang dalam negeri pun boleh pakai kasut. Ya, dia nak pergi pejabat jadi leceh, dia nak buka-buka, ataupun anak-anak kita yang training dalam NS, ya, dalam perkhidmatan negara, dalam army, dalam tentera, maka dia pun training dalam negeri, dia training. Maka dia pakai kasut pagi-pagi nak masuk, nak berbaris dah pakai kasut. Dia pun dah pakai kasut dia, cukup syarat boot dia. Kemudian pukul 1 nak sembahyang, dia sapu saja. Dia tak payahlah nak buka kasut itu. Yang kedua, bagi orang yang bermusafir. Orang musafir adalah 3 hari 3 malam. Dia punya tempoh dia tu 3 hari 3 malam. Panjang. Orang musafir kan. Orang musafir ni lah yang susah. Dia nak diringankan banyak-banyak. Jadi dia meringankan 3 hari 3 malam. Waktunya dimulai dari selesainya wuduk yang pertama. Dari hadas setelah memakai sepatu khuf. Samalah macam tadi kita kata, ya. Jadi kalau dia mula daripada hari Senin, dia pakai kasut pop, dia pakai pukul 8 pagi. Dia dah ada wuduk semua. Pukul 1 tengah hari baru dia ambil wuduk. Setelah batal wuduk dia ambil wuduk pukul 1 tengah hari. Hari Senin, hari Selasa, dah sampai 1 hari. Selasa sampai Rabu, dah sampai 2 hari. Rabu sampai Khamis, pukul 1 tengah hari, habislah dia punya permit dia menyapu kasut. Habis Ustaz, ada habis tu macam mana? Bukalah. Kena buka, ambil wuduk tu, kena cuci kaki kita betul-betul macam wuduk biasa. Lepas tu kita pakai balik. Kemudian kita batal wuduk, kemudian kita ambil wuduk. Kemudian ambil wuduk setelah batal wuduk, itu baru dikira starting dia punya timing sekali lagi. Itu dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau anak-anak kita yang training di luar negeri, ya, musafir lah, dia keluar negeri, dia training tentera kat negeri luar, negeri jiran sebagainya, dia boleh amalkan 3 hari 3 malam. Tak payah buka kasut boot dia tu, ya. Tetapi dengan 2 syarat. Di sini disebutkan, ya, yang bermusafir agar dapat musafir selama 3 hari 3 malam, iaitu dengan 2 syarat. Syarat pertama, musafir dia tu mesti lebih perjalanan 82 km. Kita dalam bab musafir ni, namanya musafir tu bila dia sudah berlayar 82 km. Kalau musafir dekat-dekat je 20 km tak boleh. Sebab itu bukan musafir, ya. Yang kedua, musafir itu bukan kerana maksiat. Kalau kerana maksiat, dia tak diberikan keringanan. Segala syariat yang meringankan. Dia tak boleh semain jamak, dia tak boleh semain kasar. Sebab nak gimana? Nak pergi main judi. Kurang ajar kan main judi. Habis aku nak sembahyang tau. Sembahyang? Kau sembahyang tapi main judi? Astagfirullah. Yelah, ini misal katalah. Tapi orang yang musafir kerana maksiat, dia tak boleh sapu. Dia tak sah. Dia tak diberikan keringanan untuk sapu atas kasut dia tu, ya. Apabila di sini kena ada sikit penerangan dan pembetulan kalau perlu betul lah. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuh, maknanya dua-dua ni 82 km dan juga tidak musafir tidak dipenuhi, maka masa diperbolehkannya mengusap adalah selama sehari semalam, seperti orang mukim, seperti orang dalam negeri. Dia dah melayar, dia pergi ke tempat berjudi semua, tapi dia pakai kasut.
Ustaz, dia pakai kasut, dia nak siapa pakai kasut. Dia dibenarkan macam orang mukim. Orang mukim tu macam orang tak belayar lah. Orang tak belayar, kalau dia buat maksiat dalam negeri dia pun, apa kita nak cakap kan? Itu dia dengan Tuhan lah. Tapi dia pakai kasut, dia nak sapu, boleh lah orang dalam negeri. Jadi kalau orang dalam negeri, dia punya tempoh masanya 1 hari 1 malam. Itu kalau orang yang musafir, tapi musafir maksiat, ataupun musafirnya tu tak cukup 82 kilometer, ya. Jadi itu dalil batas waktu tu ada disebutkan dalam hadis ini. Jadi kita tak baca hadis ya. Itu kita boleh tinggalkan, jemaah boleh membaca sendiri. Dan faedah kemungkinan terbesar jumlah solat itu pun tak ada masalah. Itu cuma berapa banyak solat yang boleh kita kerjakan dengan dalam mukim, dalam sapu kasut atau dalam musafir, ya. Itu pun tak ada masalah banyak. Dan kemudian di muka surat 213, perkara-perkara yang dapat membatalkan dalam mengusap sepatu khuf. Apakah dapat membatalkan menyapu sepatu khuf itu? Wallahu a'lam. Kita ke situlah tuan-tuan dan puan-puan, ya, membicarakan tentang yang membatalkan, ya. Allahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, masa kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun hampir tiba, ya. Hari ini kita tanggal 10 hari bulan Rabiul Awal, ya. 10 Rabiul Awal. Jadi kalau 10 hari Rabiul Awal, malam ini malam 11. Malam 11 Rabiul Awal. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada malam 12 Rabiul Awal. Dan kita telah mengatakan Sayyidatina Aminah pada setiap malam daripada malam 1 Rabiul Awal sampai kepada malam 12 Rabiul Awal, Allah Ta'ala mendatangkan beberapa perkara yang pelik-pelik dan ajaib yang dialami oleh Sayyidatina Aminah, ya. Jadi dengan itu marilah kita dengarkan apakah yang dialami oleh Sayyidatina Aminah pada malam yang ke-11. Jadi semalam kita pada malam yang 12, ya, kita telah menceritakan bahawa Sayyidatina Aminah pada malam yang ke-12 itu, malam yang ke-10, ya. Semalam malam yang ke-10. Jadi semalam Sayyidatina Aminah dia melihat bandar Taif dan juga bandar Mina bergembira. Masya Allah, Allah bukakan, Allah kasyafkan dia. Nampak bandar bukit batu, tapi dia nampak bergembira bukit batu ni. Ini adalah merupakan kasyaf, ya, satu kurnia Allah Ta'ala kepada Sayyidatina Aminah. Pada malam ke-11, malam ni, apa yang berlaku? Seluruhnya Sayyidatina Aminah melihat seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi ikut bergembira menyusung kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh, Masya Allah, Allah bukakan pada Sayyidatina Aminah mata dia, nampak langit gembira, bintang-bintang bergembira, burung-burung berkicauan bergembira, sekalian batu, pokok, kayu, semua yang ada di keliling dia, apa yang nampak dengan mata dia bergembira. Dan bahkan semua, kita katakan kalau ada haiwan yang lalu depan rumah dia pun, dia nampak gembira. Semuanya bergembira. Makhluk seluruh alam bergembira. Kita orang beriman, kita tak gembira. Allah. Ada lagi orang yang lebih dahsyat. Dia marah orang berbuat maulid. Apa ni buat maulid ni? Ya Allah, kesiannya diorang. Seluruh alam bergembira, tetapi ada orang yang tak gembira. Ada orang pula marah pula. Yang marah tu siapa? Iblis. Dia sangat marah dan menangis meraung pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tak suka ni anak cucu iblis lah. Ustaz, Ustaz tuduh. Saya tak kata diorang, saya kata anak cucu iblis lah. Anak cucu iblis ni dia memang marah, tak suka kepada kelahiran Nabi. Kerana dengan lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
mereka punya pergerakan tu terhad, dan sekalian godaan-godaan mereka itu dapat dipatahkan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam yang ke-12, itulah malam detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam besok malam ke-12. Jadi malam 12 tuan-tuan, kita akan adakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah majlis Maulidin Nabi yang akan saya pimpin, insyaAllah bersama-sama dengan kumpulan kami MHDS, kerjasama dengan Masjid Mujahidin di Sterling Road, Queenstown, jam 7.30 malam besok. Kita akan mendatangkan apakah yang berlaku pada Sayyidatina Aminah pada malam 12 Rabiul Awal. Kita akan dengarkan besok. Tak boleh cerita sekarang tuan-tuan, nanti cerita sekarang semua habis modal. Nanti sabar. Kita tunggu besok malam. Jadi besok petang kita tak ada kuliah, ya. Pasal kuliah kita akan kita bawa besok malam di Masjid Mujahidin, dan tuan-tuan boleh ikuti melalui online FB Masjid Mujahidin ataupun FB TM Fauzi Travel. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, saat kelahiran bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, kita menyambung lagi dalam kitab Maulid Dibai. Biasanya kitab Maulid Dibai atau berzanji atau sebagainya, bacaan-bacaan Maulid ini dibaca oleh orang-orang yang dalam majlis Maulid itu hanya sampai pada mahalul qiyam. Mahal tu tempatnya berdiri. Jadi sampailah lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gilang gemilang, terang benderang dan begitu. Dan kemudian sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habislah sampai situ bacaan Maulid. Tapi sekarang ni saya menyambung lagi, apakah setelah Rasulullah lahir daripada kitab Maulid Dibai juga, dan kemudian apakah yang berlaku seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Dibai ini, di mana Al-Habib Ahmad Ad-Dibai rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati rohnya, maka menceritakan falamma arada anhu maradi'ul insi lima sabaqa fi tayyil ghaibi, setelah tiada siapa dari kalangan manusia yang layak menyusukannya kerana telah tertulis dalam lipatan ilmu ghaib, iaitu dalam Lauh Mahfuz. Siapa yang boleh menyusukan Nabi ni? Tak semua orang yang telah ditetapkan oleh Allah, bahawa kebahagiaan menyusukannya ialah untuk Halimah binti Abi Zu'aib. Nama dia Halimah binti Abu Zu'aib, bapa dia Abu Zu'aib, dan dia punya daripada kabilah As-Sa'diyah. Biasa kita panggil nama Halimatus Sa'diyah, ya. Halimah tu namanya orang yang lembut. Sa'diyah tu daripada bahasa Arab, Sa'ad tu maknanya gembira. Masya Allah, memang cukup cantiklah nama dia. Halimah daripada bangsa yang gembira. Dialah yang menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Halimah melihatnya, Halimah bergegas pergi mendapatkannya. Jadi kisahnya Sayyidatina Halimah ni, dia datang ke Mekah. Dia datang dengan suami dia dan menaikilah dia punya unta dia tu. Unta dia kurus, lemah. Dia berjalanlah unta dia tu. Orang lain daripada Taif tu di bandar pergunungan, ya. Turunlah daripada gunung tu dan turun pergi ke Mekah. Jadi unta-unta, wanita-wanita yang menyusukan anak, mereka ni mencari upah tuan-tuan, upah, ya, menyusukan budak-budak. Mereka turun naik unta mereka semua laju. Tapi Halimah dengan suami dia, unta dia tu macam tak larat. Unta dia turun perlahan sampailah ke Mekah. Sampai ke Mekah, orang-orang perempuan-perempuan yang nak cari anak yang nak disusukan, dia cari rumah orang kaya-kaya. Sebab dia tahu orang kaya boleh bagi upah yang besar. Tetapi kalau nak pergi rumah Siti Sayyidatina Aminah, Aminah ni perempuan miskin, janda, lagi tak ada laki pula, janda, berapalah yang dia akan dapat. Jadi sewaktunya Halimah Sa'diyah, jadi sebelum saya nak sampai cerita bab Halimah Sa'diyah ni, jadi Rasulullah SAW pada hari lahir dia, datuk dia Abdul Muttalib terasa sangat gembira dengan kelahiran Nabi kita SAW.
dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas lahir setelah disusukan sekejap oleh ibunya, kemudian dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Kaabah. Allahu akbar. Hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tu waktu hampir masuk subuh. Jadi malam 12 Rabiul Awal. Kita Islam ni kira masuk maghrib dah kira malam lah. Jadi malam 12 Rabiul Awal tu sampai dekat waktu dekat subuh tu, maka lahirlah Nabi kita Rasulullah SAW. Gilang gemilang yang cukup indah sekali. Nanti kita akan ceritakan lebih banyak lagi nanti pada besok malam. Kemudian Abdul Muttalib sangat gembira bila dapat berita. Masa Siti Aminah melahirkan anaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah seorang diri dalam rumah. Tapi Allah hantarkan wanita-wanita syurga yang akan kita ceritakan besok, dan maka Siti Aminah ditemankan. Dan apabila Abdul Muttalib dapat berita yang dia dapat cucu, dia punya gembira tak terhingga, dan dia pergi ke rumah Siti Aminah. Dia nampak cahaya rumah Siti Aminah, Masya Allah. Kemudian diangkatnya baby Sayyidina Muhammad ini, dibawa ia pergi ke dalam Kaabah. Hari pertama Nabi lahir. Jadi pukul berapa Ustaz? Mungkin selepas terbit matahari lah. Ya, setelah Nabi SAW dibersihkan. Tapi Nabi SAW keluar, tak ada setitis darah atas tubuhnya. Suci bersih. Ya, bukan macam baby biasalah keluar yang berdarah-darah kan. Suci bersih. Pusat pun dah terputus, mata dah bercelak, dan telah bersunat pula kemaluannya, tak ada dipotong oleh manusia. Subhanallah. Dan itulah kemudian dibawa oleh Abdul Muttalib masuk dalam Kaabah dan dinamakan dia Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi Abdul Muttalib sangat gembira dengan kelahiran cucu yang dia sangat-sangat sayang ni, sehingga kan Abdul Muttalib membuatkan jamuan, menyembelih beberapa banyak ekor unta dan memberikan makan kepada orang Mekah seluruhnya. Masya Allah. Abdul Muttalib, begitulah dia gembiranya dengan cucunya Sayyidina Muhammad yang menjadi pesuruh Allah dan Rasul lil alamin. Ya tuan-tuan, jadi apabila Siti Halimah dia sampai ke kota Mekah, jadi tak ada orang nak pergi ke rumah Sayyidatina Aminah. Ibu-ibu susuan ni dia datang, dia cari rumah orang kaya, dengan ada siapa yang baru dapat anak, dia pergi rumah Aminah. Oh, tak nak pergi. Pasal apa rumah Aminah? Rumahnya orang miskin, janda. Alah, dia janda, apa yang ada, berapalah dia boleh bagi aku upah. Tapi Halimah, Allah Ta'ala takdirkan unta yang dia naik itu, yang dia, orang kata dia parking lah sekejap, dia nak pergi minum air, unta dia lari pula. Halimah terkejut tengok unta dia lari. Dia kejar unta dia. Rupanya unta dia sampai ke rumah Sayyidatina Aminah. Sampai rumah Sayyidatina Aminah, unta dia pun berhenti dan terus duduk. Halimah pun sampai ke tempat untanya. Maka tibalah rupa-rupanya di depan dia rumah Sayyidatina Aminah yang baru dapat baby. Maka dia pun datang tengok, terus bercahaya wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Halimah dah tak boleh tahan tengok cantiknya budak ni. Terus diambilnya, dia peluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun tak lepas daripada dia, tak menangis, tak apa. Dan tiba-tiba, maaf kata, Nabi meraba-raba kepada teteknya. Dan terus Halimah pun bukakan baju teteknya untuk bagi anak ni. Maka terus Nabi menyedutnya. Masya Allah. Kemudian Halimah rasa terkejut kerana badan dia pun dah tak banyak susu. Tapi tiba-tiba mendatang susu itu begitu banyak. Dan apabila Siti Halimah ni bukakan baju sebelah kiri untuk menyusukan Nabi kepada belah kiri, maka Nabi tidak mau menyusu. Kenapa? Sebab Halimah pada masa itu ada membawa anaknya juga. Dan Nabi tahu ini untuk abang dia. Jadi Nabi tak mau menyusu kepada kedua-dua. Tidak tamak. Walaupun Nabi baby pun, Masya Allah, sudah ada sifat kemuliaan baginda Nabi. Tidak ada sifat tamak. Nabi hanya menyusu daripada titik sebelah kanannya Halimah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allah diletakkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pangkuannya dan dipelukkannya ke dadanya.
Maka menguntunglah senyuman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Halimah. Nabi senyum pada Halimah. Disusuli dengan suatu cahaya yang keluar dari mulut baginda, lalu terus naik ke langit. Cahaya keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai cahaya itu naik ke langit, Masya Allah. Dan ini dilihat oleh Sayyidatina Aminah dan dilihat oleh ibundanya dan juga Halimatus Sa'diyah. Maka dibawanya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki kenderaannya dan dibawa pulang kepada keluarganya. Maka apabila Sayyidatina Halimah melihat Nabi begitu manis senyumnya, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah sudah jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau lepaskan. Dan dengan itu dia minta izin kepada Sayyidatina Aminah ibu Nabi untuk dia menjadi ibu susuan. Maka Sayyidatina Aminah izin. Orang-orang Arab Mekah, mereka punya adat bahawa anak yang baru lahir mereka beri kepada ibu susuan daripada perkampungan yang ada di keliling kota Mekah. Kenapa Ustaz? Kenapa ibu dia tak susukan sendiri ke? Bukan tak mau susukan, tapi ini menjadi adat mereka. Ada beberapa sebab. Antara sebabnya supaya mereka membesar di perkampungan, mendapat kekuatan kan kesihatan. Pertama, udara kampung tu segar. Macam kita juga, bandar ni hiruk pikuk, asap banyak semua. Manusia pun ramai, tapi di kampung tu memang hijau, segar. Keduanya, bahasa Arab mereka tu bahasa Arab yang asli, yang tulis, tak bercampur. Kalau bahasa bandar ni dah bercampur, dah jadi rojak lah, orang kata dah rojak. Jadi dijagakan demi bahasa dia. Ketiganya, tubuh badan mereka menjadi kuat sebab mereka hidup kampung ni, bergerak, bekerja dan sebagainya. Kalau bandar ni duduk kat rumah, kan budak-budak bandar ni lembik-lembik. Maaf tuan-tuan, ni bukan nak cakap apa, tapi lembik-lembik. Kalau kat kampung tu semua kuat-kuat, cergas-cergas, sebab mereka bekerja, berjalan dan sebagainya. Dan antara hikmahnya bahawa mereka ni, orang kampung ni tawaduk, rendah diri. Orang kampung rendah diri, orang bandar ni kan macam ego pun ada lah, maaf lah ya, bukan semua, tapi begitulah kebiasaannya. Jadi sebab tu sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab, anak yang dilahirkan akan disusukan oleh ibu susuan yang datang daripada perkampungan. Jadi begitulah, Halimah pun bawa baliklah Nabi, dan dia pun kata kepada suami dia, bang, ini anak ni barakah bang, anak ini baik bang, rahmat untuk kita. Maka dibawa naik. Unta yang asalnya datang daripada Taif yang dia tunggang itu, yang lembik, yang tak kuat, tiba-tiba menjadi cergas dan kuat. Dan kemudian bila dia balik tu naik mendaki bukit. Patut mendaki bukit ni tak kuat, tapi menjadi lebih kuat lagi daripada sekian unta-unta yang lain-lain, ibu-ibu yang menyusukan, yang dapat bawa baby daripada kota Mekah tu. Mereka terkejut tengok Halimah. Unta Halimah kuatnya, jalannya laju, pantas, naik bukit pula. Masya Allah. Halimah nampak dah, ini berkatnya budak ini berkatnya kekasih Allah ini. Masya Allah. Halimatus Sa'diyah, Allah yarhamah, Allah Ta'ala rahmatkan dia. Nabi gembira tuan-tuan apabila di kota Madinah. Nabi setelah hijrah ke kota Madinah, dan kemudian Halimatus Sa'diyah datang ke kota Madinah, dan Nabi cukup sayang, peluk, cium ibu susuan dia. Nabi bentangkan serban dia, dia buka, dia bentangkan bagi Halimah duduk atas serban dia. Dan begitu Halimatus Sa'diyah dia wafat di kota Madinah, di dalam perkuburan Baqi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pergi umrah, khususnya orang lelaki, kalau dapat ziarah ke kubur Baqi, ya, ada di situ satu perkuburan namanya kuburan Halimatus Sa'diyah. Itulah ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya yang menyusukan Nabi ni ada beberapa orang lagi. Antaranya ialah Thuwaibah al-Islamiyah. Thuwaibah al-Islamiyah. Thuwaibah ni dia adalah hamba kepada Abu Lahab. Dia hamba pada Abu Lahab. Jadi apabila Thuwaibah membawa berita kelahiran Nabi ni kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, engkau sudah dapat anak saudara. Aminah, isterinya Abdullah, telah melahirkan anak. Maka Abu Lahab sangat gembira. Abu Lahab pun merdekakan Thuwaibah. Kerana engkau telah bawa aku berita gembira, maka aku merdekakan kau daripada perhambaan, dan aku nak kau susukan anak saudaraku tu. Thuwaibah pun menyusukan Nabi SAW. Jadi dalam masa tempoh 7 hari, Nabi kita SAW disusukan oleh ibunya Aminah dan oleh Thuwaibah al-Islamiyah.
Halimatus Sa'diyah dia datang ke Mekah dan dapat mengambil balik Nabi SAW, iaitu bawa baginda pulang ke negeri dia di perkampungan pada hari ke-7 setelah Nabi dilahirkan, hari ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apabila Halimah sampai di kampungnya, didapati keberkatan telah nyata pada kambing ternakannya. Halimatus Sa'diyah orang kampung. Apakah dia punya pekerjaan, occupation dia? Ternakan dan tanaman. Jadi ternakan itu kambing-kambing. Dia jaga kambing-kambing. Tapi kambing-kambing itu kurus-kurus. Tak ada keluar susu pun tak ada. Tapi berkatnya Nabi SAW, bila mereka sampai ke kampungnya, sampai ke rumahnya, didapati kambing-kambingnya semua gemuk-gemuk dan susunya orang kata tergantung-gantung, berduyut-duyut. Allah, ini sudah pasti berkatnya budak ini, kata Halimah pada suami dia. Suami dia kata, ya benar ya Halimah, ini berkatnya anak ini. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Allah merahmati Halimah dengan suaminya dan merahmati kita semua dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Hinggalah besar anak itu dan sudah mula masuk bergaul dengan saudara-saudaranya berserta anak-anaknya lain. Jadi Nabi SAW pun membesarlah dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Sampailah baginda Nabi SAW pun dah berumur 2 tahun, dah boleh bermain-main dengan adik-beradik susuan dia yang lain, ya. Begitulah Nabi SAW sampailah peristiwa di mana didatangi oleh malaikat Jibril, Mikail untuk membelah dada Nabi, dan akan kita sambung peristiwa pembelahan dada insya-Allah taala. Marilah sama-sama kita menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddada. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, fatrabu ya ahlal mathani, فهزاروا اليمن غراد واستضيعوا بجمال فقافي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك ولنا البشرى
بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج سبيلي، مرحبا به نصعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Ya para jemaah sekalian, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian besok petang ditiadakan kerana besok malam kita akan mengadakan majlis Maulid Akbar, iaitu malam 12 Rabiul Awal di Masjid Mujahidin. Jam 7.30 kita bermula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jam 7.30 malam bersiap sedia melalui FB TM Fauzi Travel ataupun melalui FB Masjid Mujahidin. Dan besok hari Rabu, hari Khamis kami juga tidak adakan kuliah petang, kerana pada hari Khamis tu malamnya akan kami adakan majlis Maulidin Nabi sempena dengan walimah puteri saya. Jadi saya pun tak dapat jemput tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf kerana keadaan musim Covid ini, jadi tak boleh jemput ramai. Tapi pada hari Khamis malam Jumaat itu ada saya mengadakan majlis Maulid kecil-kecilan dengan ada walimah kecil-kecilan untuk puteri saya. Jadi hari Rabu besok dan hari Khamis lusa kami tidak ada kuliah petang. InsyaAllah hari Jumaatnya kita akan menyambung lagi. Jadi itulah saja, mohon doa dari tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan majlis walimah puteri saya diberkati Allah dan dikekalkan jodohnya sampai ke dalam syurga. Amin. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk mereka yang telah menderma untuk pembangunan madrasah, pihak madrasah sangat-sangat ucap terima kasih. Madrasah yang kami bantu untuk pembangunannya di sebelah di Kemboja, antaranya Madrasah Tahfiz Quran dan rumah anak-anak yatim, ya. Dan demikianlah juga beberapa madrasah lain. Kami sedang usahakan untuk membantu mereka membangunkan madrasah sebanyak 3 buah madrasah. Mereka semua susah-susah, tuan-tuan, kita tahu ya, negeri Kemboja, negeri orang-orang Melayu kita yang miskin. Dan demikian juga terima kasih untuk tuan-tuan yang derma untuk pakar miskin dan juga untuk anak yatim dan seterusnya. Dan kepada mereka yang nak order kitab fikir, bolehlah pergi online, ya, FBTM Fauzi Travel, ataupun boleh hantar mesej kepada FB saya untuk kami bagikan dengan link dia sama sambungan dia. Dan untuk mereka yang belum lagi masuk dalam Telegram group channel TM Fauzi, bolehlah minta daripada saya melalui mesej FB, insya-Allah saya akan berikan link dia. Jadi dengan tu semua program kami akan war-warkan dia melalui link kami di channel TM Fauzi Travel Telegram. Jadi itu saja tuan-tuan untuk petang ini, insya-Allah. Dan sampai kita jumpa lagi pada besok malam, pada malam Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai pakaian cantik-cantik, wangi-wangi untuk kita hadir majlis Maulid, walaupun di rumah, pakai tutup aurat dengan penuh rasa gembira untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Rasulullah SAW. Macam mana kita dengarkan kisah Sayyidatina Halimah, begitu melihat Nabi terus jatuh cinta pada Nabi. Begitulah hati kita orang beriman, terus jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, kami semua sayang Nabi kami, ya Allah. Kami rindu pada Nabi kami, ya Allah. Izinkanlah kami dapat bertemu Nabi kami, ya Allah. Dapat menatap wajah Nabi yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah, dengan berkat Nabi yang mulia. Ampunlah, maafkan kami dan maafkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, keluarga kami semua, ya Allah.
Kurniakanlah kami dapat dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama ibu bapa datuk nenek kami di bawah panji-panji Nabi kami Rasulullah SAW, dan dapat minum air telaga Kausar dari tangan Nabi kami. Ya Allah, ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita baca doa istighfar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ada satu cadangan kalau sekiranya pengajian kita ini nampaknya jam 5 suku, kadang-kadang ada yang belum balik kerja, sempat tak sempat lagi ya, dan maghrib pun dah cepat ya. Jadi apa kata kalau kita mulakan pada hari Jumaat nanti, kita mulakan lewatkan sikit dalam jam 5.45 petang ya. Jadi kita habis-habis terus kita maghrib ya. Jadi dengan itu taklah kita terkejar-kejar mereka yang balik kerja ya, ataupun yang tak sempat lagi nak buka dia punya FB dia ya. Jadi kalau ada pendapat tuan-tuan dan puan-puan, boleh bagikan kepada saya. Kita mulakan 5.45, 5.30 kita mulakan dengan selawat, 5.45 kita mulakan kelas pengajian kita. Itu satu cadangan, dan tuan-tuan boleh bagi feedbacknya melalui message ataupun melalui WhatsApp. Sekian saja, sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.